Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung lagi bab 2 pengurusan sumber fizikal dan teknologi di bawah tajuk tujuan mengurus sumber teknologi yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Sesebuah organisasi perniagaan biasanya akan mengurus sumber teknologi untuk membantu perniagaan ini ataupun organisasi tersebut melakukan keputusan dengan tepat. Antara sumber teknologi yang biasanya wujud dalam sebuah organisasi ialah yang pertama, harta intelek, lesen perisian, dan yang ketiga, kemahiran serta pengalaman pekerja. Mari kita lihat dulu apakah itu harta intelek. Harta intelek merujuk kepada hasil kreativiti ataupun ciptaan daya intelektual seseorang. Kenapa perniagaan perlu mengurus harta intelek? Ini adalah disebabkan agar perniagaan itu terhindar daripada ancaman cetak rompak, barangan ditiru ataupun penyalahgunaan penggunaan tanpa kebenaran. Berikut adalah contoh harta intelek. Yang pertama, reka bentuk. Di reka bentuk ini adalah hasil kreativiti daripada pencipta dia. So wajarlah dia dilindungi daripada dicetak rompak atau digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil kesempatan. Contoh lain bagi harta intelek adalah lukisan. Kita ada muzik. Muzik ni contohnya lirik, melodi yang dicipta oleh penggubah lagu dan sebagainya. Contoh lain adalah seperti video. Sumber teknologi yang kedua ialah lesen perisian. Lesen perisian ialah perjanjian bertulis antara pemilik dengan pengguna perisian. Penggunaan perisian tanpa lesen adalah merupakan satu jenayah perdagangan. Usahawan boleh mendapatkan perisian tulen dan mengelakkan diri daripada dikenakan saman serta melindungi nama baik perniagaan dengan membeli lesen perisian yang sah. Contoh lesen perisian yang kebanyakan perniagaan ataupun organisasi gunakan adalah seperti Adobe Photoshop, Windows 10, dan banyak lagi lah. Contoh-contoh yang mudah. Selalunya lesen perisian ini digunakan untuk membantu perniagaan dalam mengurus data. Contohnya penggunaan Excel dalam menyediakan penyata kewangan. Kemudian menggunakan social media, apps yang berkaitan dengan social media untuk melakukan promosi perniagaan dan sebagainya. Yang ketiga, kemahiran dan pengalaman. Kemahiran dan pengalaman penting dalam perniagaan supaya kualiti dan prestasi perniagaan terjamin dan dapat mengelakkan pembaziran tenaga kerja. Ini merujuk kepada kemahiran pekerja lah, di mana pekerja yang berkemahiran itu sangat mempengaruhi
prestasi perniagaan. Pekerja yang memiliki kemahiran dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang yang diceburi dapat mengelakkan berlakunya sebarang kesilapan apabila mereka menjalankan tugas tersebut. Pekerja yang mahir, cekap dan berpengalaman boleh meningkatkan produktiviti perniagaan dan mereka ini biasanya akan dibayar gaji yang tinggi. Ini adalah contoh-contoh pekerja yang berkemahiran dan berpengalaman dalam bidang teknikal, contohnya dalam bidang pemasaran dan sebagainya ya. Setakat itu untuk tujuan kita mengurus sumber teknologi. So sekarang ini adalah latihan pengukuhan esei ya. Ada satu soalan di sini. Soalan dia, mengapakah pengurusan sumber teknologi amat diperlukan dalam menjalankan operasi sesebuah perniagaan? Markah yang diperuntukkan di sini adalah sebanyak 3 markah. Bila kita lihat soalan ini, kata tugas yang digunakan adalah mengapakah. So, calon perlu memberi huraian mengenai kebaikan ataupun faedah pengurusan sumber teknologi. Berikut ini adalah cadangan jawapan. Yang pertama sekali, kenapa kita perlu mengurus sumber teknologi? Yang pertama ialah melindungi hak cipta ataupun paten perniagaan, 1 markah. Supaya produk kita tidak boleh ditiru oleh syarikat lain. Yang ketiga, mengelakkan syarikat lain, untuk mengelakkan syarikat lain mengaut keuntungan dengan mudah. Huraian yang keempat, untuk menjaga nama baik syarikat kita ataupun perniagaan kita. Yang kelima, kita juga boleh mendakwa syarikat yang meniru, meniru contohnya paten, perniagaan kita. Yang keenam, untuk mengelakkan penyelewengan ataupun kerugian kepada perniagaan. Dan yang ketujuh, untuk kita dapat menggunakan perisian secara sah. Maksudnya kita membeli perisian yang sah, supaya kita tidak diambil tindakan undang-undang. So itu adalah 7 cadangan jawapan untuk soalan pengukuhan tadi. Saja dulu. Semoga kita akan berjumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian, terima kasih.